Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita terima jemputan daripada Klinik Pengujian Petaling Bahagia untuk sama-sama kongsikan kenaan dengan pencegahan kebakaran dan pengusian bangunan. Terlebih dahulu saya ingin kenalkan diri saya. Saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad bin Syahidan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Dan hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan pencegahan kebakaran dan pengusian bangunan. Terlebih dahulu saya kongsikan berkenaan dengan visi dan Jabatan Bomba lah. Itu berkenaan menjadi sebuah organisasi perbombaan dan penyelamatan berprestasi tinggi. Dan misi jabatan adalah memberi perkhidmatan perbombaan dan penyelamatan yang profesional bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat. Ini adalah misi dan visi jabatan kita terhadap masyarakat lah. Okey, terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada kita punya ceramah kita, saya ingin definisi sikit berkenaan dengan bahaya kebakaran agar tuan-tuan dan puan-puan maklum apa itu bahaya kebakaran berdasarkan Akta 341. Okey, dalam perkongsian saya ni, kalau tuan-tuan ada pertanyaan dan sebagainya, boleh terus stopkan saya dan tanya untuk pertama lah jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, definisi bahaya kebakaran berdasarkan Akta 341 di bawah Seksyen 2A itu apa-apa pengubahan menyalahi undang-undang pada matanya mana-mana bangunan yang mungkin menjadikan pelepasan diri dari mana-mana bahagiannya sekiranya berlaku kebakaran pada matanya lebih sukar atau kurang mudah daripada yang sepatutnya jika pengubahan itu dibuat. Okey, ini adalah bahasa-bahasa undang-undang, memang agak pelik-pelik, tapi dia adalah membawa maksud jika kita membuat pengubahsuaian dalam satu bangunan dan boleh menyebabkan kesukaran untuk pelepasan diri, dia adalah satu pengubahan yang menyalahi undang-undang. Okey, Seksyen 2B, kesesakan mana-mana tempat hiburan awam atau kumpulan awam yang mungkin menjadikan pelepasan diri dari mana-mana bahagiannya sukar sekiranya berlaku kebakaran. Ini berdasarkan setiap pusat hiburan, dewan dan sebagainya, dia mempunyai load kapasiti pendudukan yang terhad lah. Tapi jika kita melebihi pendudukan yang ditetapkan, dia boleh menjadikan satu bahaya kebakaran untuk kita menyelamatkan diri bila berlaku kebakaran. Okay, di bawah Seksyen 2C, apa-apa pengalihan dari atau tidak terdapat dalamnya mana-mana bangunan atau apa-apa kelengkapan menentang kebakaran atau perpasangan keselamatan kebakaran yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diadakan di dalam bangunan ini. Ini contohnya dalam klinik tuan-tuan perempuan, mungkin ada sistem-sistem perpasangan keselamatan kebakaran seperti sprinkler, hose reel, alat pemadam api dan sebagainya. Tapi bila kita membuat pengalihan, pengubahsuaian, ia boleh menjadi perpasangan tersebut tidak berfungsi. Contohnya macam kita bilik bedah. Bilik bedah ada sprinkler dan kemudian kita operate sebab kita tak nak sprinkler tu menggunakan bahan air. So kita menggantikan dengan sistem-sistem yang lain. Benda tu hendaklah kalau dia buat pengalihan, kita kena maklumkan kepada pihak ombak untuk menggunakan sistem-sistem yang lebih sesuai lah. So memang sistem yang sedia ada tu kita tidak boleh dialihkan, tetapi kita boleh menambah baik lah dengan sistem yang ada. Okay, Seksyen 2D adanya di dalam atau di luar mana-mana bangunan apa-apa kelengkapan menentang kebakaran atau perpasangan menentang kebakaran atau apa-apa kemudahan yang dipasang mengikut kehendak antara mana-mana undang-undang pekerjaan atau sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba yang tidak berada dalam keadaan baik. Ini bermakna sistem-sistem perbombaan yang ada dalam premis hendaklah berada dalam keadaan baik. Tapi jika sistem tersebut tidak diselenggara atau berlaku kerosakan, dia boleh didefinisikan sebagai bahaya kebakaran lah. Di mana bila berlaku kebakaran, tuan-tuan perempuan tidak boleh nak menggunakan peralatan tersebut. Ini boleh membahayakan kepada pendudukan dalam premis lah. Okay, Seksyen 2E, jalan keluar yang tidak. Thank you. Okay. Seksyen 2E, jalan keluar yang tidak mencukupi dari mana-mana bahagian sesuatu bangunan ke mana-mana tempat sama ada di dalam atau luar bangunan itu yang memberikan perlindungan kepada orang sekiranya berlaku kebakaran. Ini jalan keluar mana jalan keluar terakhir jika berlaku kebakaran kita untuk melepaskan diri. Hendaklah berdasarkan tulisan bangunan awal, pintu itu hendaklah mencukupi. Bila kita buat pengubahsuaian, pintu tak cukup,
Itu boleh menyebabkan bahaya kebakaran lah. Okay, section 2F, apa-apa perkara atau hal keadaan yang lain pada matanya meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran atau bahaya kepada nyawa atau akibat daripada berlakunya kebakaran lah, atau yang pada matanya boleh mengganggu jabatan penyakit bomba dalam menjalankan tugas. Ya. Tuan-tuan. Okey, berdasarkan statistik lah, pada anggaran setiap tahun berlaku 120 hingga 150 manusia meninggal dunia disebabkan kebakaran di seluruh negara. Dianggarkan 30 hingga 60 ribu kejadian berlaku di seluruh negara. So, perkara ini memang kita perlu titik beratkan lah dalam aspek-aspek keselamatan kebakaran, sebab sentiasa akan ada berlaku kematian disebabkan punca oleh kebakaran. So kat sini kita akan kongsi dengan tuan-tuan lah bagaimana kita untuk membuat penyelamatan diri semasa berlaku kebakaran juga. Okey, tuan-tuan, adakah kita selamat daripada kebakaran? Okay. Tuan-tuan boleh jawab tak? Ya atau tidak? Ya. Adakah kita selamat daripada kebakaran? Ya. Ya. Mana kita Okay, nah? Tidak. Okay, alright. tidak. So, benda kebakaran ni kita sebenarnya suka untuk kita jangka lah. Walaupun kecuali kita duduk dalam satu tempat yang tak ada bahan yang boleh terbakar. Okay, maknanya bahaya kebakaran ni sentiasa ada lah. Okay, horror movies. Ini kita tengok just gambaran lah macam mana ayam tu tengah tengok ayam yang telah dibakar dalam microwave. So sama juga bila kita tengok berlaku kebakaran, kita nampak kebakaran. Teruknya tengok ada orang melambai-lambai kat tingkap kan. Tapi dalam diri kita ada tak kesedaran macam mana langkah untuk kita elakkan ataupun selamatkan keluarga kita semasa berlaku kebakaran. Kita hanya tengok dan kemudian kita akan lupa sebab benda tu kita tak praktikkan. So sini kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak elakkan ataupun selamatkan diri semasa ataupun sebelum kebakaran itu berlaku lah. Okay, ini kita just share sikit berkenaan dengan masa-masa kebakaran untuk perhatian tuan-tuan perempuan lah. Dia disebabkan oleh letupan. Ni bayi yang ibunya sedang mengandung bila berlaku kebakaran. Ni baby yang terbakar, bayi lah yang terbakar bila bermain bunga api dalam rumah. Ini kebakaran rumah kondominium. Ini lagi dadah lah, rumah terbakar, kita sedang tidur. So sebenarnya kematian bukan sebenarnya oleh api. Punca kematian asap awal adalah sebabnya kita lemas dalam asap. Ini kita tengok mangsa berada di penghujung penjuru ataupun bucu bilik lah. Ruang-ruang hujung yang dia boleh selamatkan diri dia. Ini mangsa kena tidur. Okay, maut di telan asap. Okay, kebanyakan kebakaran kematian adalah disebabkan oleh asap. Dia hidup asap dahulu. Dia melemaskan dan menyebabkan dia pingsan dan kemudian baru api itu membakar mangsa lah. Okay, ni saya fast forward lah. Okay, ni adalah langkah-langkah untuk kita selamatkan diri ataupun persediaan kita di rumah lah. Okay, saya akan share dalam slide seterusnya. Okay, jangan ada sindrom lupa, leka dan lalai. Lengkapkan diri kita untuk menghadapi ini dengan 3R juga. Lawan menggunakan alat padam api, laporkan kepada bomba ataupun 999 dan tak boleh kita cari untuk selamatkan diri lah. Okay, api adalah musuh kita. Semua kita tahu api yang kecil tu umpama mainan dari kita untuk kita masak dan sebagainya. Tapi bila api dah besar, dia memang sukar untuk kita padam lah. Ini tuan-tuan adalah barisan hadapan ketika berlaku kejadian.
Sebabnya tuan-tuan adalah orang yang paling dekat dengan punca kebakaran lah. Mana apa yang tindakan tuan-tuan ambil tu mungkin boleh menyelamatkan nyawa, mungkin boleh menyelamatkan harta benda. Kita kalau nak tunggu bomba dan sebagainya, mungkin akan mengambil masa 5-10 minit. Tapi kalau kita tahu dalam diri kita ada ilmu untuk memadam kebakaran, ada ilmu untuk menyelamatkan diri, so benda tu boleh selamatkan kita, selamatkan keluarga dan juga harta benda lah. Okay, you are responsible for unsafe act, behavior and condition. Act and change, be safe and stay safe lah. Okay, jadi video-video lama. Kita tengok. Kita tengok sekejap. Okay, tuan-tuan saya share sikit berkenaan dengan macam mana kebakaran berlaku di dapur. Ini adalah video lama. Play. Kita tak apa tak, nanti kita akan share yang hujung dia lah sebab dia tak boleh play sini. So, maaf Okay, antara punca-punca kebakaran, kebanyakan punca-punca kebakaran adalah disebabkan oleh faktor daripada manusia dan juga berlaku dengan sendiri ataupun tidak disengajakan lah. Contohnya arson lah. Arson ni khianat lah. Kena kebakaran menggunakan minyak petrol dan sebagainya. Yang kedua adalah punca daripada peralatan ataupun perkakasan elektrik, daripada mecah telefon dan sebagainya, menggunakan peralatan menggunakan bateri ataupun overload daripada charging kita ataupun daripada power supply kita. Banyak plug yang kita connect lah. So yang ketiga adalah merokok, aktiviti merokok terutamanya dalam rumah dan sebagainya. So benda ni boleh menjadi punca kepada kebakaran. Dan juga kepanasan, yang ni kepanasan ni biasanya daripada punca-punca peralatan elektrik yang terlalu panas. So boleh menjadi berlakunya kebakaran lah. Dan juga kebakaran spontan disebabkan oleh haba yang terlalu tinggi lah. Berlaku juga oleh kanak-kanak, mana main mancis, main pemetik api dan sebagainya. So benda pemetik api dan sebagainya kalau boleh kita simpan di tempat yang tinggi untuk kanak-kanak suka mencapai lah. Sebab kanak-kanak ni kan kita leka sekejap je. Bila dia ada kat tangan dia tu pemetik api tu, dia menjadi satu permainan lagi dia lah. So, selain daripada itu ada aktiviti timpalan, pemotongan yang berlakunya haba yang tinggi ataupun percikan api lah. Dan juga daripada alam semula jadi seperti petir, kilat. Selain daripada itu adalah tindak balas kimia dan juga punca daripada berlakunya kemalangan lah seperti kenderaan dan sebagainya. Sebab terdapat petrol dan bateri lah pada kenderaan. Okay, mengapa api ada peluang untuk merebak? So, bagi pihak bomba, benda tu akan melewatkan kita sampai ke tempat kejadian. Tak ada lagi. Bila berlakunya kesesakan lalu lintas untuk jarak perjalanan kita untuk sampai ke tempat kebakaran lah. Dan satu lagi adalah jarak perjalanan yang jauh dan juga alamat yang tidak lengkap. Di mana tuan-tuan, perempuan apabila buat laporan ataupun memanggil 999, hendaklah memaklumkan dengan jelaslah alamat kebakaran tersebut lah. Selain daripada itu adalah api boleh merebak dengan pantas disebabkan tiada tindakan awal oleh penghuni. Mana dia tidak menggunakan alat pemadam api untuk memadam. Dan juga sistem kelengkapan pencegahan kebakaran di bangunan tidak berfungsi. So bila kita duduk di rumah kondominium, apartmen dan sebagainya, kita kalau boleh bersama dengan pihak JMB semak ataupun semalam saya rasa macam oh my god, saya pergi polis. Tahu kan? Boleh mute tak? Okay. Alright. So sistem kelengkapan pencegahan kebakaran di bangunan tidak berfungsi. So kita kena pastikanlah sistem bangunan yang kita duduki, kita kena semak ataupun minta maklum balas daripada pihak JMB ataupun pengurusan bangunan. Adakah sistem-sistem sedia ada seperti hosting dalam dan sebagainya berfungsi. Okay, selain daripada itu adalah bangunan padat dengan bahan mudah terbakar. Ini adalah risiko berlaku kebakaran. Contohnya di koridor apartmen dan sebagainya, ada orang meletakkan kursi, sidai baju, ampayan kat situ.
So kat situ adalah bahan-bahan yang boleh terbakar. Contohnya bila kita merokok, kita balik campakkan jatuh atas kursi ataupun sofa di tepi koridor tu boleh menyebabkan berlakunya kebakaran lah. So yang ni kita kena maklumkan kepada pihak pengurusan bangunan untuk pastikan dalam pelepasan diri ataupun koridor kita tiada apa-apa halangan lah ataupun dengan bahan-bahan yang boleh terbakar. Okey, strategi pencegahan yang boleh kita lakukan di rumah ataupun di tempat kerja. Kalau boleh kita jangan merokok dalam jabat, jangan merokok dalam rumah. Dan pastikan ada orang gaduh pun dia masa dah kerja okey je. Selain daripada itu adalah disebabkan ada persekitaran lah. Sekarang kita make sure dalam keadaan yang baik lah. Dan juga kita melakukan good housekeeping. Mana rumah kita ataupun pejabat kita, kita kena melakukan good housekeeping. Pastikan semua berada tersusun dengan baik lah. Dan asingkan bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang tidak diperlukan untuk kita keluarkan. Selain daripada itu, perkakasan elektrik, kita kena pastikan penggunaan dia tidak overload daripada perkakasan yang ditetapkan lah. Contohnya plug, kita gunakan plug yang banyak untuk satu soket kan. So benda tu boleh meningkatkan haba kepada plug tu dan boleh menyebabkan berlakunya haba yang tinggi dan menyebabkan kebakaran lah. Okay, di antara strategi pengawalan yang kita boleh lakukan adalah kita boleh menggunakan sistem kebombaan dalam bangunan. Kita boleh menggunakan hose ray, kita boleh menggunakan alat wadah api yang sedia ada dalam bangunan. Ini adalah untuk bangunan-bangunan tinggi lah. Bangunan, kalau kita duduk di rumah teres dan sebagainya, itu adalah kita kena ada inisiatif pada kita sendiri. Kita kena adakan alat wadah api, kena adakan ilmu untuk teknik menggunakan alat wadah api, pemadaman, selain daripada alat wadah api, apakah bahan-bahan lain yang boleh kita gunakan untuk memadam kebakaran. Itu adalah berdasarkan kemahiran lah, kemahiran kaki tangan ataupun penghuni rumah. Okey, semasa kecemasan, masa adalah musuh anda dan ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita ambil tindakan memadam kebakaran. Dan jika kita gagal, kita ambil tindakan menyelamatkan dirilah. Sebab kalau kita ada ilmu, kita boleh padam kebakaran. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu cara nak menggunakan alat padam api dan sebagainya, adalah lebih baik kita selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dahulu. Sebab jika kita gagal, kita mungkin akan mengalami kecederaan ataupun boleh kehilangan nyawa. Okay, sebab-sebab berlakunya kematian dalam kebakaran adalah 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah asap. Asap yang boleh melemaskan kita, menyukarkan kita untuk bergerak dan sebagainya. Yang kedua adalah haba. Haba yang tinggi boleh menyebabkan kita cedera dan kita tidak boleh bergerak untuk menyelamatkan diri lah. Yang ketiga adalah masa. Di mana masa, jika kita lewat, api akan membesar dengan cepat lah. Yang keempat adalah panik. Bila berlaku kebakaran, kita panik, itu menyukarkan kita untuk menyelamatkan diri dan mungkin kita boleh terperangkap dalam kebakaran. Okay, ni Don't Mess Around with Fire ni menceritakan tentang video menggunakan petrol untuk membakar bahan-bahan patung lah. Tetapi petrol tersebut dia adalah meruap dan menyebabkan berlaku kebakaran. Saya tak boleh nak share dengan tuan, saya tak pasti kenapa tak boleh nak play dalam Zoom ni. Okay, nanti saya akan share dalam YouTube lah. Okay, tindakan yang perlu dilakukan semasa kebakaran. So kita, jika berlaku kebakaran kita terperangkap, macam kali kita boleh merangkak dalam asap. Disebabkan asap akan berada lebih tinggi daripada udara bawah lah. So kita boleh merangkak dan juga kita boleh kekalkan oksigen untuk kita bernafas di paras kurang-kurangnya pada 2 kaki lah daripada arah lantai. Okey, keluar dan kekalkan di luar, jangan masuk ke bangunan. So bila kita keluar, jangan kita berpatah balik masuk ke dalam untuk ambil dokumen dan sebagainya. So biar yang terbakar tu bakar, yang penting nyawa kita selamat. Okey, jika kita di dapur, kita menggunakan gas, so kita tutup. Jika sempat kita tutup bekalan gas agar api tidak terbakar dengan lebih besar lah. Jika kita
dalam kilang dan sebagainya, jika menggunakan mesin-mesin yang bergerak secara automatik, kita hentikan dulu mesin tu, hubungi jabatan bomba. Jika kita dalam rumah dan sebagainya, kita tutup pintu yang terbakar untuk mengelakkan api merebak dengan lebih cepat ke ruang-ruang lain lah. Keluar dengan segera. Jika kita ada ilmu, ada peralatan untuk memadam kebakaran, kita padamkan kebakaran. Elakkan wap atas asap. Wap atas asap ni dia mengandungi haba yang tinggi lah. Jika ada mangsa ataupun ahli keluarga kita, selamatkan mereka. Jika kita dalam rumah apartmen, kondominium, pejabat dan sebagainya ada break glass, kita aktifkan break glass dengan memecahkan kaca itu untuk memberi satu makluman ataupun semula kepada penghuni lain lah, ada terdapatnya berlaku kebakaran. Dan jika tak ada break glass, kita boleh menjerit api-api agar orang-orang sekitar kita dapat mendengar dan dapat menyelamatkan diri lah. Dan kita juga jangan berlari semasa berlaku kebakaran, sebab bila berlari kita mungkin berlakunya jatuh dan sebagainya, boleh mencederakan kita lah. Okey, apabila kita dengar loceng kecemasan berdasarkan break glass ataupun fire alarm yang activate berdasarkan sistem, kita hendaklah hentikan kerja semesta, pastikan keselamatan kawasan kerja dan selamatkan diri, tetangga ataupun pintu yang berhadiran untuk kita keluar. Dan kita hendaklah maklumkan kepada penghuni lain itu dengan kita menjeritlah api-api dan sebagainya. Kita pastikan setiap penghuni yang berada dalam pejabat kita ataupun rumah kita dapat selamatkan diri. Dan contoh macam tuan-tuan dan perempuan di klinik, kita ada pelawat ataupun pesakit, bantu mereka untuk keluar. Sebab mungkin pelawat ataupun pesakit ni kita tak tahu jalan keluar, mungkin jalan keluar utama terbakar, jalan keluar kedua kat mana. So tuan-tuan lah ni bantu mereka untuk guide keluar untuk menyelamatkan diri lah, dan berkumpul di tempat yang ditetapkan. Okey, jika kita terperangkap dalam asap, ni antara teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk kita selamatkan diri kita. Yang pertama adalah bertenang, jangan panik. Sebab asap, api mungkin masih jauh, tapi asap telah sampai kepada kita atau masuk dalam bilik kita. So kita kawal pernafasan, sebab asap ni dia akan menggunakan api, dia menggunakan oksigen atau menghadkan oksigen dalam ruang kita. So kita kena kawal pernafasan kita dan merangkak ke paras lantai. Yang saya cakap tadi, kita kena rendahkan diri kita untuk, sebab dari bawah, ruang bawah adalah udara ataupun oksigen masih ada untuk kita bernafas. Dan kita rapatkan ke dinding untuk cari jalan keluar. Guide kita adalah dinding untuk membawa kita ke arah pintu ataupun tingkap. Jika kita tak boleh keluar melalui pintu, kita pergi kepada tingkap dan menjerit ataupun melambai minta pertolongan untuk agar orang di luar sana nampak kita dan dapat menyelamatkan kita lah, ataupun memberi maklumat kepada penyelamat atau pihak bomba untuk menyelamatkan kita. Okay, saya kongsikan sedikit bagaimana terjadinya api. Mana kita tahu bagaimana api itu terjadi, so kita akan tahu juga macam mana untuk kita memadam api tersebut lah. So api terhasil apabila bahan api dan haba disokong oleh kehadiran oksigen. So ada tiga perkara ini, haba, oksigen dan bahan. So apabila tiga-tiga ini bercantum, so terjadilah api. Okay. Yang saya cakap tadi, gabungan tiga unsur, haba pada suhu tertentu sehingga mencapai titik nyalaan. Kedua, udara ataupun oksigen membantu kebakaran pada peratusan pencampuran yang tertentu. Dan yang ketiga, bahan, di mana bahan tersebut apabila terkena haba dan udara, dia akan bertukar bentuk pada wap dan menyebabkan dia mudah terbakar lah. Setiap bahan-bahan dia ada tahap dia untuk dia tukar bentuk dan menjadi wap mudah bakar. Terutamanya bahan-bahan sekarang ni macam kita, peralatan perabot rumah kita, dia menggunakan peralatan yang sekarang mudah terbakar. Dia tak seperti dulu. Dulu kita pakai kayu jati dan sebagainya. Sekarang ni kita pakai sofa. So kandungan-kandungan dalam sofa tersebut sebenarnya amat mudah untuk terbakar. Bila kena dengan haba yang tinggi dan oksigen, so dia akan lakukan kebakaran dengan lebih cepat lah.
Okey, bagaimana sebab berlakunya kebakaran adalah disebabkan oleh faktor semula jadi seperti kilat tadi, dan faktor kemalangan ni biasanya jadi oleh sama ada kemalangan kenderaan ataupun kemalangan kita di tempat kerja, kemalangan dalam rumah. Benda disebabkan oleh kecuaian kita ataupun kesalahan manusia, kita memasak, kita tertinggal. So, benda tu kerap kali terjadilah. Dan yang ketiga adalah faktor sengaja dibakar. Ini adalah disebabkan oleh tindakan khianat lah ataupun hasad dengki pada satu premis, dia buat pembakaran. So benda ni kadang-kadang ada terjadilah. So macam saya ceritakan tadi, so ada macam mana api itu terjadi. So kita juga ada kaedah untuk memadamkan api dengan menyingkirkan salah satu elemen utama api tadi. Mana kita melaparkan. Yang pertama sekali kita melaparkan, mana bahan api itu kita kurangkan ataupun kita pisahkan, asingkan bahan api daripada tempat kebakaran. Bila kita asingkan, api akan perlahan-lahan akan padamlah. Yang kedua, kita lemaskan. Bila kita lemaskan oksigen, kita mengurangkan ataupun menyekat oksigen daripada tempat kebakaran. Jadi selalu kita tengok kita boleh menggunakan towel basah dan sebagainya. Api yang terbakar dalam kuali, so kita boleh menggunakan towel basah ataupun ada curtain untuk memadam kebakaran. Kita just tutup kawasan yang terbakar tu, kuali yang terbakar tu, so dia akan menyebabkan oksigen tak sampai dan kebakaran tersebut akan padamlah. So yang teknik yang ketiga adalah menyejukkan. Maknanya haba tersebut kita sejukkan dia. Kita menggunakan air, menggunakan sumber-sumber yang boleh menyejukkan untuk menurunkan suhu ataupun mengurangkan kepanasan haba. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, antara tiga teknik ini, biasanya bomba akan gunakan teknik yang mana? Ada yang boleh jawab tak? Nombor 3. Nombor 3. Kenapa suara saya jadi? Nombor 2, melemaskan oksigen. Melemaskan oksigen. Okey. So biasanya kita akan menggunakan tiga teknik lah. Tapi yang biasa, yang common biasa kita pakai adalah nombor 3, menyejukkan lah. Itu kita menggunakan media air untuk kita memadamkan kebakaran, itu kita menyejukkan. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang tu bila berlaku satu kebakaran, kita ada defensif, makna rumah di sebelahnya pun kita akan sembur air. Supaya kita nak sejukkan, kita tak nak heat daripada yang tempat yang terbakar tu merebak kepada rumah sebelah. So benda tu kita menggunakan teknik penyejukan lah. Bagi untuk melemaskan ni biasanya kita menggunakan media foam ataupun buih untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan minyak lah. Okey. So tuan-tuan nampak lah macam mana teknik untuk yang bomba gunakan. Okey, kesan berlaku kebakaran ni kepada manusia. Kemenyebabkan api yang berlaku terlalu cepat boleh menyebabkan kandungan asap berlebihan dan kandungan oksigen pada udara biasa berkurangan. Ini kesan kekurangan oksigen lah. Sebab kandungan normal oksigen adalah 21% yang kita maklum lah. Sekiranya kandungan oksigen pada udara di atas 17% boleh menyebabkan gangguan pada pemikiran secara normal dan berlaku kita tidak waras lah. Boleh menyebabkan masalah dalam pergerakan otot-otot. Boleh menyebabkan juga fikiran kita selaru dan menyukarkan usaha untuk kita menyelamatkan diri. So bila berlaku kebakaran ni, api tersebut dia telah menyedut oksigen untuk membantu api itu membesar. Dan kandungan oksigen itu terjadi berlaku makin kurang. So jika kandungan berada di dalam 10 hingga 12%, so boleh menyebabkan kita pengsan ataupun tidak sedarkan diri. So ini yang selalu terjadi. Kita dah terhidur asap dan sebagainya, melemaskan kita dan kita pengsan. Dan jika berlaku selama 4 hingga 6 minit boleh menyebabkan kematian otak dan kematian seluruh fungsi dalam badan lah.
Ini adalah biasanya berlaku punca-punca utama kematian kepada manusia lah. Disebabkan oleh asap dan disebabkan oleh kekurangan oksigen tempat kebakaran. Okey, so yang tadi adalah kebakaran atau berkenaan kebakaran. So sekarang ni saya akan kongsikan dengan tata cara pengungsian rumah atau pembangunan lah. Bagaimana kita nak selamatkan diri apabila berlaku kebakaran. Okey, pengungsian bangunan ni kenapa perlu kita amalkan? Ia sebagai satu langkah ataupun perancangan awal bila berlakunya kebakaran agar kita tidak panik ataupun kelam kabut dan takut bertindak bagi menyelamatkan diri. Disebabkan oleh ramai yang tidak tahu bagaimana untuk bertindak atau apabila berlakunya kebakaran, ini boleh menyebabkan kita tidak dapat menyelamatkan diri lah. So, yang pertama adalah kita memastikan dapat dua jalan keluar untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran. Ini adalah teknik-teknik pengungsian bangunan lah. Yang kedua adalah mengenal pasti plan dan kedudukan kita. So, contohnya kita, kalau kat rumah kita dah tahu jalan untuk selamatkan diri dan sebagainya. So, kalau kita pergi ke, mungkin kita baru check in hotel dan sebagainya. So, kita kena make sure, kita tahu kat mana kedudukan kita. Berdasarkan layout plan yang biasanya dalam hotel, belakang pintu dia akan letakkan satu plan layout untuk kita selamatkan diri lah. Mana kita tahu kat mana jalan keluar, kat mana pintu keluar, tangga kecemasan. Benda tu kita kena sentiasa alert lah. Sebab kebakaran ni kita tak tahu bila akan berlaku. So, bagi rumah ataupun bangunan bertingkat, digalakkan agar tidak memasang jeriji. So, biasa kita lihat bila berlaku kebakaran, mangsa terbakar sebagainya, dia akan berada di penjuru bilik, mungkin di tingkat yang berjeriji, tak boleh nak keluar. So, selalu terjadi benda ni. Dan kita menggalakkan, Jabatan Perempuan menggalakkan, kita kalau nak pasang jeriji yang boleh dibuka sebagai alternatif jalan keluar. Di mana bila berlaku kebakaran, kita boleh membuka jeriji daripada dalam. Satu untuk safety dan security lah, itu berbeza. Kita nak security, kita tutup rumah kita dengan grill dan sebagainya. Tapi untuk safety kita, untuk selamatkan diri kita, dia akan berbalik kepada kita lah. So benda tu at least kita kena adakan sekurang-kurangnya 2 atau 3 tingkat yang berjeriji itu ada kunci yang boleh buka daripada dalam. Bagi kita mudah untuk selamatkan diri. Yang keempat adalah kemaskini plan kecemasan rumah ataupun bangunan sekiranya terdapat perubahan pada premis. So biasanya dalam rumah mungkin tak ada perubahan, dia tak ada tambah bilik dan sebagainya. Tapi premis yang besar, dia akan buat renovation dan sebagainya. Bila ada perubahan, ada lakukan penambahbaikan ruang dan sebagainya, mungkin akses untuk kita selamatkan diri, untuk kita keluar, berubah. So kat sini kita kena kemas kini plan kecemasan. Kita kena buat latihan untuk penyelamatan diri dan sebagainya lah, agar kita tahu di mana jalan yang boleh kita ambil untuk kita selamatkan diri lah. Bagi jeriji yang berkunci dan sebagainya, kita kena pastikan kita ahli keluarga ataupun penduduk dalam ruang tersebut tahu kat mana kunci tersebut disimpan. Mana mudah dan juga mudah untuk dicapai untuk kita selamatkan diri bila berlakunya penyemasan. Kadang-kadang kita buat jeriji ada kunci, tapi kunci itu kita tahu letak kat mana. So benda ni boleh menyukarkan kita untuk menyelamatkan diri lah. Ini adalah contoh plan rancangan untuk penyelamatan diri lah. Mana kita draw satu plan dalam rumah kita, kita ambil layout plan rumah kita ataupun pejabat kita. So kita drawkan line kat mana arah untuk kita selamatkan diri. So contohnya macam dalam ni dia ada penyimpanan asap, itu ada satu alat yang dapat memberikan alarm lah untuk pada kita untuk menyelamatkan diri bila berlakunya kebakaran. So kat sini kita boleh tunjukkan kat mana
jalan keluar utama, jalan keluar alternatif seperti grill yang boleh buka daripada dalam. Itu adalah jalan-jalan alternatif untuk kita selamatkan diri. So yang penting sekali kita kena ada sekurang-kurangnya 2 jalan keluar lah. Bagi penghuni apartmen, kondominium dan sebagainya, kita sedia maklum memang ada satu pintu je lah untuk kita keluar dan masuk. Tapi alternatif yang kedua adalah melalui pintu balkoni, pintu tingkap yang ada kalau ada grill pun kita boleh buka daripada dalam. Itu kita boleh selamatkan diri, tapi kita mungkin memerlukan bantuan bomba untuk naik ke atas untuk selamatkan kita lah. Tapi at least kita tidak terperangkap dalam tempat yang terbakar. Okay, bila berlaku kebakaran juga, kita hendaklah berikan pertolongan kepada kanak-kanak, orang tua ataupun OKU untuk tempatkan di tingkat bawah lah. Jangan gunakan lift masa kebakaran dan kemas kini plan kecemasan sekiranya terdapat perubahan seperti yang saya cakap tadi lah. Okay, jalan keluar kecemasan dan halangan. Okay, setiap jalan keluar kecemasan, kita hendaklah pastikan jalan keluar alternatif di tingkat dalam pintu tu tidak dihalang. Kita dah buat satu jalan alternatif, jalan keluar alternatif, tapi dia terhalang oleh almari, oleh dan sebagainya. So benda tu tak berfungsi. So kita kena make sure benda alternatif, jalan keluar alternatif tersebut tidak dihalang lah. Yang kedua, pastikan tingkap adalah jenis yang mudah dibuka. So kalau tingkap tersebut pun jenis terkunci dan sebagainya, menyukarkan kita untuk keluar. Dan pastikan pintu yang dikunci boleh dibuka oleh pekerja atau petugas. So kita jangan lock. Contohnya kita lock pintu tersebut dengan besi palang dan sebagainya. Boleh menyukarkan untuk kita menyelamatkan diri lah. Dan jika terdapat halangan, alihkan halangan tersebut dengan segera. Biasa kita lihat kan bangunan-bangunan lama, jalan-jalan keluar kat hujung-hujung tu dia akan letak macam-macam kabinet lah apa yang dah tak pakai tu. So kat situ dah dia menyukarkan untuk kita melepaskan diri lah. So tuan-tuan mungkin kat klinik-klinik boleh tengok lah pintu-pintu keluar ke belakang, kalau boleh alihkan halangan yang ada. Jika ada peralatan yang tidak perlu kat situ, keluarkan. Okey, tempat berkumpul. So tempat berkumpul ni bila berlaku kebakaran, kita hendaklah tetapkan satu tempat untuk kita berkumpul agar kita dapat counter balik untuk kira berapa jumlah ahli keluarga, berapa jumlah pekerja kita yang ada. So kita boleh make sure tak ada mangsa yang masih berada dalam premis, masih berada dalam rumah lah. Tempat berkumpul ni kita hendaklah adakan di tempat yang terbuka lah, lapang dan jauh daripada premis kita lah. Okay. Pastikan tiada pekerja petugas yang terperangkap dan juga pastikan tiada pekerja atau petugas masuk kembali ke dalam bangunan. So ini kena make sure lah. So jawatan kuasa mungkin ada lantikan daripada pihak tuan-tuan dan perempuan di klinik buat satu jawatan kuasa untuk buat latihan dan sebagainya, melakukan fire drill agar kita tahu bagaimana melaksanakan tata cara penyelamatan diri apabila berlaku kebakaran. Okey, menutup pintu. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya sikit lah. Boleh tak tuan-tuan perempuan jawab sikit? Semasa kita tidur dalam rumah, adakah pintu bilik kita dibiarkan terbuka ataupun ditutup? Termasuk pintu-pintu anak-anak lah. Pintu bilik anak-anak. Adakah tuan-tuan perempuan biarkan pintu bilik terbuka semasa tidur ataupun ditutup? Boleh tuan-tuan jawab tak? Hello? Cepatlah. Dibiarkan terbuka. Dibiarkan terbuka. Terbuka. Bertutup tapi tidak dikunci. Okay, so ada yang jawab tutup, ada jawab buka lah.
So sebenarnya tuan-tuan, pintu ni kalau semasa kita tidur, yelah kita mungkin kalau kita tutup pintu, kita suka nak tengok anak juga. Nak Ya, masuk bilik kita kan. Okey tuan-tuan, boleh mute mula. Boleh mute. 2005 kan. Special 5 surut 3. Okey, tak apa saya boleh. Okey, sebenarnya langkah yang terbaik adalah kita hendaklah tutup pintu. Kat bilik masa kita tidur, kita kena tutup pintu. So sebabnya apabila berlaku kebakaran, haba, api dan asap racun dapat dihalang daripada masuk ke dalam bilik semasa pemadaman dilakukan oleh penyelamat. Sebab haba, api dan terutamanya asap ni, dia mudah merebak. Kalau sempat nanti saya akan sharekan satu video dibuat perbezaan antara bilik pintu terbuka dan bilik pintu yang tutup di mana kebakaran berlaku di ruang tamu. So, tengok kesan dia memang bila kita biar pintu terbuka tu, dia akan efek ke dalam ruang bilik tersebut lah. So, just peringatan kepada kita semua, kalau seboleh-bolehnya hendaklah kita tutup pintu lah semasa kita tidur. Okay, jika berlaku kebakaran dan pintu di bilik kita telah ditutup dan kita untuk kita keluar menyelamatkan diri, sebelum kita keluar kita kena rasa kepanasan pintu sebelum kita buka. Dan bila kita rasa tidak panas, kita buka pintu perlahan dan berhati-hati. Kita boleh gunakan belakang tapak tangan untuk kita merasai kepanasan haba lah. Jika kita gunakan cara depan ni mungkin efek dia tu lambat, tapi bila kita rasa belakang, bila rasa panas, kita automatik tarik tangan kita ke badan lah, so mengelakkan kita daripada kecederaan lah. Dan juga jika kita pegang tombol pintu, rasa panas, so adalah langkah terbaik jangan buka pintu. Dan kita tutup pintu jika keadaan teruk dan tutup lubang pada liang pintu di bahagian bawah, di bahagian tepi dan atas menggunakan cadar ataupun selimut, mungkin towel dan sebagainya yang dibasahkan. So bila kita tutup pada lubang-lubang liang pintu ni, dia mengelakkan daripada asap masuk ke dalam bilik kita lah. So jika kita terperangkap pintu tingkat atau lubang ditutup dengan rapat, jika dari tingkat tinggi jangan kita terjun ke bawah. So kita tutup dulu semua pintu tingkap agar asap tersebut tidak masuk ke bilik kita, dan kita hubungi pihak Bombolas 999 untuk maklumkan berlaku kebakaran di sekian-sekian alamat, dan kita tunggu tindakan daripada Bombo selanjutnya. Sebab kita tak boleh nak keluar lah, kita tak boleh nak lalu ke ruang tamu untuk ke pintu hadapan. So just kita ambil inisiatif, just tunggu sehingga bantuan tiba. Jika kita keluar, mungkin boleh menyebabkan kita lemas ataupun tersangkut di sekat jalan lah. So yang pasti kita kena tutup pintu dan sendal ataupun tutupkan liang-liang pintu tersebut dengan kain yang basah lah. Dan kita duduk di bahagian tingkap, beri isyarat kepada orang ramai agar Bombo maklum kat mana kedudukan kita untuk pihak Bombo melakukan penyelamatan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. So berkenaan dengan litar elektrik dan peralatan elektrik, kita hendaklah berhati-hati menggunakan. Kita tengok daripada gambar ni, daripada segi pendawaian elektrik, daripada segi penggunaan soket yang terlalu banyak ataupun pendawaian elektrik yang telah rosak. Benda ni kalau rosak dan sebagainya, tukar, gantikan yang baru. Jangan kita guna pakai lagi sebab benda ni boleh memberi kesan berlakunya litar pintas, berlakunya spark dan boleh menyebabkan kebakaran lah. So kita hendaklah sendara ataupun ganti peralatan-peralatan yang kita rasa rosak dan sebagainya lah. Okay, berkenaan dengan lift, jika kita duduk di bangunan tinggi, elakkan daripada menggunakan lift semasa berlaku kebakaran. Ini adalah untuk mengelakkan daripada
semasa kita menggunakan lift, berlakunya bekalan elektrik putus yang boleh menyebabkan kita terperangkap dan panik dalam lift lah. So, jalan yang terbaik adalah kita boleh menggunakan tangga untuk menyelamatkan diri. So, kita akan kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana menggunakan alat pemadam api. So, kat rumah tuan-tuan ada tak alat pemadam api? Tuan-tuan dan perempuan. Kat premis, kat klinik, saya rasa memang ada lah. Memang syarat wajib pun ada untuk renew pesanan dan sebagainya kan. So, di rumah kita, ada tak alat pemadam api? Berapa ramai yang ada alat pemadam api? Check. Sorry. Oh, sini. Ada. Aisyah kata ada. Puan Aisyah. So, yang lain-lain ada tak? Tak ada. Cik. Apa yang layak acuh. So, ada yang tak ada lah. So, alat pemadam api kita memang menggalakkan lah kepada pihak ataupun penghuni-penghuni premis untuk adakan alat pemadam api di setiap premis lah, di setiap rumah. Kita ada juga menjalankan program berkenaan dengan Satu Rapi. Satu Rapi ni adalah satu program di mana kita menggalakkan masyarakat untuk mengadakan satu alat pemadam api dan satu alat pengesahan asap di setiap rumah lah. Saya share kat tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan alat pemadam api. So, bila tuan-tuan tahu menggunakan alat pemadam api, so lepas ni mungkin boleh beli alat pemadam api simpan kat rumah lah. Adakan alat pemadam api kat rumah agar kita boleh guna jika berlaku kebakaran lah. Mungkin bukan kebakaran di rumah kita, tapi mungkin jiran-jiran kita boleh membantu sebab kita ada alat pemadam api dan kita ada ilmu untuk menggunakan alat tersebut lah. Sini adalah jenis alat pemadam api dry powder ataupun ABC. Memang kita menggalakkan setiap premis menggunakan ABC lah ataupun dry powder ni adalah sebabkan dia boleh memadamkan pelbagai bahan yang terbakar seperti bahan pepecah, cair. Okay, ini adalah karbon dioksida. Dia lebih sesuai kepada kebakaran peralatan elektrik lah, perkasan elektrik. Mungkin kalau kita ada bilik server, kita ada bilik komputer, so alat pemadam api yang lebih sesuai adalah kita letakkan karbon dioksida lah. Okay, saya kongsikan kepada tuan-tuan dengan langkah menggunakan alat pemadam api. Tak pasti boleh play tak ni. Sebab dia daripada YouTube lah. Boleh tak? Tuan-tuan nampak tak video ni? Tuan-tuan boleh tak chat saya, ada tak dapat tengok video ni dan dengar dia punya suara. Halo tuan-tuan. Dia ada? Suka tahu ni jawab. Tak ada? Walau eh. Dia tak keluar tuan video? Tak ada. Kau dulu. Angkat. Screen sharing atau Okay, stop dulu. stop share. Ya, saya stop share. Saya share sekali lagi. Okay, pilih yang ni. Share. Oh, ini. Dia nampak ke sana. Oh, dia nampak sini. Sepatutnya nampak ni. Nampak tak tuan-tuan? Nampak ni Syah.
Ada. Okey. Okey, ada suara tak? Suara tak ada. Suara tak ada? Suara tak ada. Cepat. Jangan cepat dah. Okey, suara tak ada. Cepat untuk nyawa. Tak apa, nanti saya akan share teknik-teknik ni. Just mungkin tuan-tuan boleh baca berdasarkan video ni lah. So video ni kita ada share dalam YouTube channel Bahagian Keselamatan Kebakaran. Kira saya teruskan kepada teknik lah. So dalam video tadi kita menunjukkan 4 langkah lah. 4 langkah untuk kita menggunakan alat pemadam api. Yang pertama adalah P ataupun cabut pin. Kita pull pin tersebut, kita cabut dia. Setiap alat pemadam api dia mengandungi pin keselamatan. So kita kena cabut dulu pin keselamatan sebelum kita menggunakan alat pemadam api tersebut. Yang kedua adalah A, iaitu aim. Kita halakan nozzle ke pangkal api. Yang ketiga, squeeze. Kita tekankan dia punya twill alat pemadam api tersebut untuk mengeluarkan dry powder ataupun CO2 lah. Yang ketiga adalah kita sweepkan dia, layangkan nozzle kiri dan kanan untuk kita memadamkan kebakaran tersebut. Tapi layangan ni kita jangan terlalu laju macam tu. Kita just slow je sebab dia konsepkan dia menggunakan dry powder. So dry powder ni dia adalah melemaskan api tersebut. Dia menggunakan tepung bertekanan lah untuk melemaskan oksigen terhadap punca api tersebut. So antara teknik menggunakan alat pemadam api ni, tuan-tuan kena make sure arah angin. Kalau jika kita berada di luar lah, di kawasan yang berangin, kita kena pastikan arah angin di mana kita hendaklah duduk di arah mengikut arah angin. Jangan kita duduk di arah lawan angin sebab jika kita duduk arah lawan angin, asap tersebut ataupun api tersebut boleh pergi kepada kita dan boleh melemaskan kita lah. Jika kita dalam bangunan, kita hendaklah duduk di kawasan yang berdekatan dengan pintu. Pintu untuk selamatkan diri. Pintu keluar terakhir ataupun pintu keluar ke tangga dan sebagainya. So, disebabkan apa? Bila kita berada dekat dengan pintu, kita menggunakan alat pemadam api tersebut. Alat pemadam api tersebut, powder dah habis. Dah tak ada dah alat pemadam api yang lain. So, api makin membesar. Dan kita boleh tinggalkan alat pemadam api dan selamatkan diri dengan keluar kepada pintu yang terdekat lah. So, sebab tu kita kena berdekatan dengan pintu untuk selamatkan diri kita jika kita tidak berjaya memadam api tersebut. Sini just share sikit kepada tuan-tuan berkenaan dengan kelas-kelas alat pemadam api tadi lah. Sebab yang juga dry powder adalah kelas A, B, C. Yang pertama bahan pepejal, kain, kayu, kertas, getah sebagainya. B adalah cecair, mudah terbakar, minyak, cat, petrol, alkohol, warna dan sebagainya. Kelas C adalah gas, mudah terbakar, propan, puting, gas dan juga gas di dapur lah. Dan kelas D, kebakaran disebabkan oleh logam, magnesium, titanium, natrium. Mungkin di klinik dan sebagainya jika ada menggunakan bahan-bahan lain yang mungkin yang mudah terbakar. So kita kena tentukan apakah alat pemadam api berdasarkan kelas tersebut yang sesuai diletakkan. Jika normal common use, biasanya kita pakai ABC lah, dry powder. So, kalau untuk PC komputer, bilik komputer, mungkin bilik server, kita akan pakai untuk CO2. So kena pasti peralatan yang ada dalam tu untuk menentukan alat pemadam api yang sesuai kita gunakan.
So alat pemadam api adalah langkah penting sebagai langkah awal untuk menangani kebakaran sebelum ianya besar ataupun ia merebak. So, bila kita ada alat pemadam api, kita boleh menggunakan. So alat pemadam api ni ada 1 kilo, 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo. So bergantung kepada kebakaran tu, keperluan dia kena ada. Mungkin perlu banyak untuk kita padam kebakaran, tapi jika api kecil tu mungkin 1 kilo dah mencukupi pada untuk kita pemadaman. So, biasanya yang Jabatan Bomba dan Malaysia galakkan kita berdasarkan kapasiti ruang. Setiap ruang bangunan tu berapa keperluan alat pemadam api perlu disediakan. Ada calculation yang kita letakkan untuk alat pemadam api tu berada di satu ruang lah. Contohnya kalau kat rumah mungkin kita perlukan ada 9 kg. Jika 2 tingkat, 1 mungkin mencukupi, tapi ada langkah lebih selamat kita adakan 2 di bawah dan di atas untuk rumah atas 2 tingkat. Tapi menjadi masalah adalah jika mungkin kaum hawa nak angkat alat pemadam api 9 kg campur besi dia mungkin sehingga 12 kg ke 13 kg, mungkin terlalu berat. So alternatif kita boleh membeli alat pemadam api 6 kg. Itu adalah yang sesuai lah. Jika 3 kg, 1 kg ni untuk kebakaran yang kecil tu sesuai. Tapi jika kebakaran tu agak besar, so adalah tidak mencukupi lah. So alat pemadam api ni penting agar dapat membunuh api sebelum api membunuh anda. Ini reminder lah daripada Jabatan Bomba. Okay, bila kita ada tu kita dapat memadam api tersebut sebelum dia merebak lebih besar dan boleh menyebabkan berlaku mungkin boleh membunuh kita ataupun boleh menyebabkan kemalangan pada kita, kecederaan dan sebagainya lah. So ada pepatah mengatakan the world's biggest fire could be extinguished with a small fire extinguisher at the right time. So benda ni kita kena amalkan, kita kena tahu. Jika kita ada alat pemadam api, ada berlaku kebakaran baru bermula, so kita boleh padam dengan alat pemadam api tersebut. Kita sebenarnya boleh menyelamatkan satu kebakaran yang besar sebelum ia terjadi. So itu adalah salah satu kepentingan alat pemadam api dalam premis lah. So antara alat-alat pemadam api yang sesuai kita adakan ataupun ditempatkan adalah tempat yang mudah dilihat. Kalau dekat klinik, dekat rumah kita sebagainya, adalah berada pada dinding yang mudah kita lihat. Dinding yang ruang yang kita bekerja. Jangan letakkan belakang pintu, terlindung, mungkin belakang fail, kabinet dan sebagainya. So kita tak nampak ada bila kita bila berlaku kebakaran, kita dah tak tahu kat mana nak cari. So bila kita mudah dilihat, kita dah selalu lalu kat situ tengok alat pemadam api. So minda kita secara automatik akan ingat bila berlaku kebakaran kat mana alat pemadam api tu untuk kita ambil. So istilah yang baik tu adalah mudah dicapai lah. Biasanya daripada 1 meter daripada paras lantai lah kita akan gantungkan alat pemadam api. So kalau tak gantung, kita boleh letak stand di atas lantai, tapi ada stand ataupun bongkah kayu untuk kita letakkan alat pemadam api tersebut. Untuk elakkan alat pemadam api tu beku jika kita letak di atas lantai lah. So selain daripada itu, alat pemadam api yang perlu adakan adalah tempat-tempat yang berisiko tinggi berlaku kebakaran. Contohnya di tempat yang kita ada guna pakai chemical ataupun bahan yang bersuhu tinggi dan sebagainya. So itu kita kena ada standby lah alat pemadam api. Dan yang terakhir adalah yang berdekatan dengan laluan keluar. So sebelum kita nak keluar tu, kita dah nampak alat pemadam api, kita boleh ambil dan cuba untuk padam kebakaran. Okay, ini adalah yang saya cakap tadi lah, satu rapi yang kita menggalakkan alat pemadam api di rumah. Okay, satu rapi ni saya tak boleh nak share dengan video kat tuan-tuan. Ada teknikal sikit. So satu rapi macam saya cakap tadi lah, kita menggalakkan setiap rumah kena adakan satu alat pemadam api dan satu alat pengasah asap yang menggunakan kuasa bateri 9 watt tu. Itu adalah alat pengasah asap yang dapat mungkin menyelamatkan kita, terutamanya waktu kita tidur. Waktu kita tidur, alat pengasah asap tu dia akan trigger alarm
bila dia dapat detect asap. So yang tu biasanya kita akan lekatkan pada shielding rumah lah. Mungkin kalau sesuainya dah letak setiap bilik. Tapi kalau sekurang-kurangnya pun kita boleh letak kat ruang tamu ataupun kat laluan berhadapan bilik lah. Dia sebabnya kematian disebabkan kebakaran ni disebabkan oleh sebab bila berlaku kebakaran kita tengah tidur, kita terhidu asap dan menyebabkan kita lemas dan terus collapse lah. So alat pengesan asap ni dia akan trigger kita untuk mengejutkan kita agar dapat menyelamatkan diri lah bila berlaku kebakaran. So kita bila kita terjaga mungkin kita boleh menggunakan alat pemadam api untuk padam kebakaran tersebut. Tu yang penting alat pengesan asap tu jangan letak kat dapur lah. Dan nanti bila masak je trigger alarm masak je trigger alarm. So benda tu kita letakkan jauh sikit daripada dapur. Mungkin di ruang tamu, di koridor kita ataupun dalam bilik lah. Dan kalau rumah 2 tingkat tu, kita adakan di tingkat bawah, tingkat atas agar dapat memberikan satu alert lah pada kita. So yang ni kalau boleh, sebab alat pengesan asap pun rasanya dia tak mahal sekarang ni. Kita boleh beli sebab dia menggunakan kuasa bateri 9 watt. Biasanya setahun sekali baru kita akan tukar bateri tersebut lah. Dan alat pemadam api pun tuan-tuan boleh beli dengan kontraktor ataupun pembekal alat pemadam api. Yang pastikan alat pemadam api yang digunakan pakai adalah yang materi ataupun memiliki tulisan bomba lah. Kalau kita tengok dalam shopping online, Shopee, Lazada sebagainya, ada yang menjual alat pemadam api yang comel-comel, yang cute kan, yang ada dengan color, dengan logo dan sebagainya. Yang tu mungkin alat pemadam api yang tidak mempunyai tulisan ataupun mungkin ada tulisan tapi pihak bomba, tulisan daripada pihak bomba rasanya tak ada lah. Biasanya yang kita pakai tu sebab di Malaysia ada, tak silap saya, ada 11 pengeluar alat pemadam api yang mendapat tulisan pihak bomba lah. Boleh kita semak di website EFEIS lah, EFEIS, ataupun boleh masuk dalam website bomba untuk kita tengok senarai pengeluar alat pemadam api, ataupun jika kita nak buat servicing alat pemadam api, kita boleh search kontraktor yang berdaftar dengan pihak bomba. Sebab bomba tak jual alat pemadam api. Kita hanya memastikan kontraktor melakukan pemeriksaan ataupun melakukan penyelenggaraan dan kita akan periksa balik adakah kontraktor tersebut menyelenggarkan dengan betul lah. Itu saja yang kita ni. Cuma kita tak jual tapi tuan-tuan boleh rujuk kepada kontraktor ataupun penghilang yang melakukan alat pemadam api lah. Sebab kadang-kadang tu ada orang tanya, bomba ada jual tak? Bomba memang tak jual. Okay, ni kita sudah maklum talian kecemasan lah, yang biasa kita guna pakai di Malaysia berdasarkan bus 999 lah. Itu yang menghubungkan 5 agensi, polis, bomba, hospital, tanah awam, Maritim Malaysia. Ni kita sudah maklum, tapi kalau seboleh-bolehnya tuan-tuan dan perempuan dapatkan nombor telefon direct balai-balai yang berhampiran, simpan dalam phone kontak kita agar bila berlaku kecemasan, berlaku kebakaran ataupun sebagainya, kita boleh terus kontak direct kepada balai agar dapat makluman disampaikan dengan lebih cepat lah. Okay, ni antara cara-cara panggilan 999 yang kita boleh buat. Selain daripada call 999, kita boleh terus ke balai jika kita berhampiran untuk kita melakukan kejadian dan ataupun menghubungi 999. Dan tata cara panggilan adalah kita kena terangkan jenis kebakaran ataupun kecemasan sebenar kepada telefonis yang kita call tadi lah. So kita kena maklumkan apakah kebakaran ataupun kecemasan ataupun kemalangan dengan lebih detail pada telefon tadi lah. Masukkan alamat ataupun maklumkan maklumat lokasi tempat kejadian dengan jelas.
Jika kita tak tahu lokasi dengan jelas, kita mungkin boleh tandakan kawasan tersebut. Kita mungkin berdasarkan apa orang cakap tu, satu tempat lah. Mungkin contohnya kita cakap supermarket, mungkin Sogo dan sebagainya. So kita boleh tahu, okey kat Sogo. Kita dah nampak landmark lah, landmark apa yang terdekat, so apa yang mudah kita lihat agar pihak bomba boleh sampai ke tempat kejadian lah. So kita juga kena berikan nama kita, nombor telefon kita dan juga alamat kepada petugas, dan jangan, kalau boleh jangan letak telefon sehingga dimaklumkan, sebab mungkin pihak petugas tu dia memerlukan maklumat-maklumat lain untuk dia dapat sampaikan kepada agensi-agensi yang sebetulnya lah. Okay, yang penting jangan salah gunakan talang kemasan, sebab bila kita salah guna talang kemasan boleh merugikan masa, boleh menyebabkan mungkin ada kecemasan tempat lain, melambatkan kita memberi tindakan lah. Okay, when you make a mistake, there are only 3 things you should ever do about it. Admit it, learn from it, and don't repeat it. Tapi kita belum terjadi benda ni, so kita ambil langkah untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kebakaran ataupun kecemasan lah. Okay, tuan-tuan, ni adalah antara website Jabatan Bomba. Mungkin juga tuan-tuan boleh follow kita untuk dapatkan info-info terkini berkenaan dengan bomba, berkenaan dengan apa latihan. Dan saya juga nak kongsikan sebenarnya sebab saya tengok dalam ni ramai wanita ataupun suri rumah. So Jabatan Bomba kita ada kan program celik suri. Mana target kita adalah suri-suri rumah, di rumah, sama ada yang bekerja ataupun yang tak bekerja. Kita adakan target untuk wujudkan satu persatuan, ataupun mungkin teknik tuan-tuan ada macam Prisma ke, ataupun persatuan ibu-ibu dan sebagainya. Mungkin boleh datang kepada pihak bomba, kepala bomba terdekat untuk maklumkan nak tubuhkan satu pasukan celik suri. Sebenarnya pasukan ni kita akan beri guideline, kita akan beri tunjuk ajar latihan teknik pemadaman daripada segi teori, daripada segi praktikal, bagaimana kita nak selamatkan diri bila berlaku kebakaran di dapur, apa langkah yang perlu kita buat. So kita amat menggalakkan lah jika tuan-tuan ada ketubuhan wanita dan sebagainya, boleh datang ke balai ataupun boleh hubungi direct kepada pihak bomba, sama ada bomba Kuala Lumpur ataupun kita tinggal di Selangor, boleh hubungi pihak bomba Selangor lah. So ni antara yang website-website yang tuan-tuan boleh follow lah. Okay, alhamdulillah saya ambil masa tuan-tuan terlebih sikit. Kita sampai sini saja kita punya taklimat ataupun ceramah berkenaan dengan keselamatan kebakaran dan pengisian bangunan lah. So tuan-tuan perempuan ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan tak? Tak ada eh? Jadi kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya untuk kita sama-sama menjawablah persoalan tersebut. Dr. Teh mana Dr. Teh? Okey, yang ada soalan boleh tanya. Minta maaf Dr. T buat masa sekarang dia ada kerja. So saya akan gantikan dia Dr. Siti ya. Dr. Siti, okey tak apa. So dalam chat ni ada soalan berkenaan dengan rumah flat ada satu pintu, macam mana kita nak buat bila berlaku kecemasan. So memang dalam undang-undang memang untuk flat
apartmen dan sebagainya memang ada satu pintu. Memang hanya ada satu pintu untuk kita keluar dan masuk. Tak dengar? Kurang jelas. Okey tak? Dekat sikit. Okey, dengar tak? Okey, alright. So untuk rumah flat, untuk apartmen dan sebagainya memang ada satu pintu. Tapi langkah untuk kita selamatkan diri jika pintu keluar kita terhalang ataupun terbakar, so kita adalah boleh selamatkan diri menggunakan tingkap yang ada. Sama ada tingkap bilik dan sebagainya lah. So kita ada tingkap tapi bukan kita keluar kot tingkap tu. Kita mungkin boleh menjerit ataupun menambai untuk minta pertolongan dan pihak bomba akan menggunakan jentera kita yang ada untuk kita pergi selamatkan. Memang flat, apartmen dan sebagainya memang satu pintu je kebiasaannya kecuali yang ada balkoni lah. So langkah-langkah selain daripada itu, untuk langkah keselamatan di rumah flat, kita kena pastikanlah satu good housekeeping, pastikan asingkan bahan-bahan boleh terbakar, adakah alat pemadam api, adakah alat pengasihan asap untuk membantu kita sebagai amalan awal ataupun tindakan awal untuk kita selamatkan diri. Macam flat agak crowded, yes, flat agak crowded dari segi parking dan sebagainya boleh menyukarkan pihak bomba lalu ataupun jentera bomba yang besar-besar tu nak cross ke bahagian sisi bangunan untuk lakukan penyelamatan tu. Memang kadang-kadang tu agak sukar. So benda ni mungkin tuan-tuan perempuan boleh maklumkan kepada komuniti ataupun JMB. Pastikan pihak bomba biasanya memang akan, kita ada bomba komuniti, kita kadang-kadang kita akan turun ke kawasan-kawasan flat dan sebagainya. Kita maklumkan kepada pihak JMB ataupun pihak pengusaha bangunan untuk ruang-ruang tu elakkan double parking dan sebagainya jika jalan terlalu sempit sebab menyukarkan pihak bomba untuk melakukan penyelamatan lah. So bila melibatkan dengan orang ramai ni kadang-kadang tu agak sukar untuk kita elakkan parking yang crowded, parking yang menyukarkan pihak bomba masuk lah. So mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh bantu pihak JMB ataupun kita amalkan pada diri kita. So kalau kita parking kat sini, kita akan block jalan. Hanya satu kereta boleh lepas tapi jentera bomba tak boleh lepas. So benda tu kita ambil inisiatif, cuba kita amalkan satu yang boleh menyelamatkan nyawa kita, boleh menyelamatkan jiran-jiran kita lah. So jelas penjelasan saya tadi berkenaan dengan flat tu lah. Sama-sama. So ada lain-lain persoalan? Dr. Teh. Ya, thank you Tuan Muhammad lah untuk mengadakan ceramah ni, untuk memberi ceramah lah yang amat bermanfaat ni. Saya mewakili semua klinik pergigian di Lembah Pantai. Ada 4 klinik gigi ya, klinik gigi Petaling Bahagia, Bangsa, Tanglin dengan Cahaya Suria lah. Ada ramai peserta lah, actually ada lebih 100 yang mengikut CDE ni. Ada yang tak dapat nak join dan mereka dah tengok di FB Live lah. Oh, FB Live pun buat Ya. Okey, untuk yang tak sempat nak tengok atau ada miss out tu boleh tengok balik kan di FB Live nanti. Boleh, kita akan kekalkan dalam FB lah. Dan juga mungkin kita akan upload dalam YouTube lah. Okey. Ya, thank you. Alright, okay. So daripada pihak bomba kita pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada klinik pergigian Petaling Bahagia atas permohonan tersebut. Sama-sama kita kongsikan kepada staf-staf klinik agar dapat kita lebih alert pasti berkenaan dengan bagaimana kita nak selamatkan diri, apakah langkah-langkah pencegahan yang perlu kita lakukan lah.
pihak pemohon memang menghargai daripada permohonan daripada pihak klinik, dan mungkin lepas ni kita boleh continue, mungkin kita boleh adakan kursus ataupun mungkin kita boleh buat demonstrasi menggunakan alat pemadam api kan. Ya, mungkin nantilah lepas pandemik ini kan kita boleh anjurkan lah. Kita boleh buat demo semua tu lah. Ya, thank you. Ya, Tuan Rosdi, hai. Tuan Rosdi. Okay. Ya, thank you. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada pihak Dr. Teh dan juga klinik lah. Okay, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Sama.